Shalom semuanya. 大家平安。 Puji Tuhan Yesus. 我们赞美主耶稣。 Kita sama-sama masuk bulan yang baru, bulan November yang diberkati Tuhan. 我们一起进 Amin. 入11月份，就是蒙神祝福的一个月。阿门。 Ya, amin. Kita mau lihat semua Amin. video-video, apakah sudah terbuka? Kita mau 好，我 lihat 们要看见 semuanya. 每一个人的笑脸。已经打开了视频吗？ Kita ada di ibadah raya Tuhan Yesus minggu hari ini. 我们今天就是在主的一个宴席，就是早会会。 Di dalam ibadah raya, 在这个聚会大会， percayalah 我们要相信。 ada berkat-berkat tercurah yang secara korporat, secara besar-besaran hari ini. 一个就是货币的一个祝福，就是大大的浇灌，全部都浇灌。 Yang 今 siap 天 terima berkat besar-besar pagi hari ini, 预备好了，领受更多的、更丰盛的祝福。今天早上， Tuhan melihat hati setiap kita 神看到我们的心， dan seberapa besar wadah yang kita bawa sama Tuhan. 还有我们的器皿是有多大的，我们带着到神面前。 Sebanyak itu Tuhan akan curahkan berkatnya. Amin. 越大，神也给你更多，按照你所预备的。阿门。 Tapi sebelumnya tetap buka dulu videonya. 还是要先看到每一个人的脸咯。 Setiap kita yang siap terima berkat-berkat Tuhan pagi hari ini, buka videonya, lebih lagi saling 丰 memberkati. 神祝福的每一个人，来，我们要领受祝福，还有要祝福别人，请大家一起开你们的视频、你们的 video， 开 video 而已，可以。 Amin. Jadi pada waktu kita di rumah berdoa sendiri sama Tuhan Yesus, 当我们在家里一个人向神主耶稣祷告， kita juga terima berkatnya. 我们也是领受他的祝福。 Tapi di ibadah raya, 但是在聚会呢， berkat-berkat Tuhan itu dilipat gandakan. 在这里是有神加倍倍增的祝福，很大很多。 Ada kesatuan hati, 然后有一个同心合一的心， datang ke hadirat Tuhan, 就是一起同心同意来到神面前， berkat-berkat yang berlimpah-limpah, berlipat-lipat, 而且倍增的丰盛的神的祝福， dicurahkan semua sama berkali-kali lipat. Amin. 每一个人都领受同样的，在同一个时间的丰盛的，阿门。 Kita akan menyembah, memuji Tuhan dengan sukacita. 我们要赞美神、敬拜神，用喜乐的心。 Unity, Tuhan Yesus di dalam setiap kita, kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. 合一，主在我们里面，我们在主里面，阿门。 Syaichuli hei. Dalam Tuhan kita adalah satu. Haleluya. 看那弟兄和睦同居，色何等善何等美，好比那会众的声涌，敲在亚文的头上，流到不朽，流到已经，恩膏不分降下来，好比黑门上的甘露。将在西安山，那里有生命定的福，那一生永远的生命，就是主耶稣的心灵，在主里合为一，心着一念爱心相通，寻见被怜悯的心，的确。 世间恋爱
相爱，主耶稣他在乎里面，我们也在他里面，让世界都相信明白，我们永远属于主，他永远与我们同在，直到世界的末日，直到世界的末日，直到世界的末日。哈利路亚！哈利路亚！ Beri kemuliaan bagi nama Haleluya, puji Tuhan. 感谢主，热烈掌声，荣耀归给神。 Amin. 哈利路亚，阿门。 Pagi hari ini saya juga akan bersaksi sedikit. 今天早上我也想要讲短短的见证。 Beberapa waktu yang lalu, 有一段时间， waktu ada di persekutuan doa BCA secara nasional, 一个我们银行我上班的地方，就是有一个聚会大会的，全印尼的。 saya diminta untuk bersaksi. 然后他们请我来做见证，讲见证。 Pada waktu saya diminta kesaksian, tentu saja saya tidak pernah menolak untuk bersaksi tentang kasih dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. 当然是当他们邀请我来做见证，我不会拒绝，因为我依然都是很热情的。我们一定要为主做见证，荣耀神的名。 Tapi saya bertanya, kesaksian yang mana ya? 但是我也是问，是你们到底想要我见证算一什么事情呢？ Tapi pada waktu itu justru Tuhan nggak suruh saya tentang kesaksian tentang di pekerjaan atau di keluarga. 那时候我被感动，是神没有叫我见证关于神对我的生命在家庭或者是工作。 Tetapi kesaksian tentang Tuhan memanggil saya masuk pelayanan di dalam Mandarin Service. 但是神，我对这个见证是我想分享关于神呼召我怎么样呼召我进到这个华语堂的服饰。 Saya juga tidak tahu kenapa kesaksian tentang pelayanan di teman-teman pekerjaan saya BCA secara nasional ya kemarin. 我也不懂为什么那时候是我被感动，就是见证关于我教会的服饰，就是见证给每一个我的朋友在工作上面的分享这一些。 Waktu kesaksian kemarin, saya juga bersaksi bahwa di gereja Mandarin Service Tuhan berikan lagu-lagu Mazmur Surga untuk menginjil sampai ke bangsa-bangsa melalui Mazmur-Mazmur Surga. 然后在那个我前几天的分享，在我的公司，我讲关于神给我们的教会话语堂很多天上的歌，就是天使，我们借着这一切，我们传福音到万国万民。 Dan saya sampaikan bahwa pada waktu Tuhan memanggil setiap kita masuk dalam suatu pekerjaan Tuhan atau pelayanan, 当我见证的时候，我就讲一个结论，就是我拿到当神呼召我们在一个事情、一个服饰。 kita tidak perlu melihat bahwa itu bukan tempat kita atau kita tidak sama dengan tempat kita berada atau kita kayaknya bukan tempat kita, tetapi kita tetap percaya bahwa waktu kita taat masuk dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi dan menyempurnakan setiap pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. 当神呼召我们的时候，我们就不用再去犹豫，或者是我们不知道怎么办，我们就一直想，但是我们直接回应，而且我们回应的时候凭信心回应，我们相信神必定装备我们，神必定会带我们，知道我们达到我们要做的使命。 Dan pada waktu kesaksian kemarin saya juga nyanyikan satu lagu dari Mazmur Surga dari gereja kita Mandarin Service di ibadah persekutuan doa BCA secara nasional. 然后我的见证在我们的办公室，就是在 BCA 银行，我就也是有见证一首歌，他唱在那边，就是神给我们的天使。
Mereka begitu sangat diberkati dengan pujian Mazmur Surga ya yang kita nyanyikan di gereja kita. 而且他们在我办公室，我的同事他们全部都是很蒙祝福，借着我们的这个诗歌。 Dan mereka semua meminta CD-CD yang dari yang ada di gereja kita. 然后他们也要求，如果我们的那个营队，那个我们录音的所有的诗，如果有的话，他们想要。 Yang saya mau sampaikan kepada kita semua, Jemaat Mandarin Service, 在这里，我想分享给大家在这里，我们家会堂这家人们， yang Tuhan kasih buat rumah kita, buat setiap kita, 神给我们的属灵家，就是给我们每一个人。 kita harus mengucap syukur, itu anugerah besar ya. 这些都是很大的恩典，所以我们要感恩、感谢主，为了这一切。 Dan setiap kita semua keluarga Mandarin Service biar terus belajar Mazmur-Mazmur surga ya, itu adalah firman Tuhan yang kita naikkan dalam pujian-pujian. 然后而且我们也要学习，不断的学习我们教会里面的歌，这个就是神的话。我们要用一个珍惜的态度，我们热情的，我们一起不断的学习。 Ya, jadi pada waktu pas Zoom kemarin di ibadah nasional BCA itu pada waktu ibadah itu belum selesai mereka sudah japri gitu bahwa saya mau dong CD lagunya itu bagus banget gitu ya. 然后就是在前几天的我们银行的一个崇拜会，就是全印尼的来参加，他们还没有聚会完毕，他们已经 直接私底下跟我联系说，我们要那些歌，我们被祝福的，感谢主。 Segala yang Tuhan berikan untuk rumah kita Mandarin Service 一切神给我们在华语堂 adalah kehendak Tuhan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menginjil sampai ke bangsa-bangsa. Amin. 这些都是神对我们的意向，让我们可以成为神的见证人，传福音到万国万民。阿门。 Kita akan naikkan pujian Mazmur 91. 我们要唱这首歌诗篇91篇。 感谢主耶稣。 就在这高长生的迷途，也必就在最能者的影响。耶和华我神，是我避难所，我的山寨。
Haleluya. 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 Amin. 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 Kita akan sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. 我们要宣告第三波的五旬节。我们一起来宣告第三波五旬节。什么是第三个五旬节？ Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，超越所发生在亚述撒街的。 Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 第二，第三个五旬节即将主耶稣为再来之前最大最后的收割灵魂。 Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 第三，第三个五旬节将兴起耶利米的时代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，对罪恶不妥协，及去行动抢救灵魂的年轻人。 Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 第四，第三个五旬节从印度尼西亚开始，推动到列国，这运动从东方到西方，并回到耶路撒冷。 Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 第五，第三个五旬节施加能力来完成主大使命之后，主耶稣就要再来。阿门。 Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji 感谢主。 Tuhan. Kita lanjut ke pengajaran. Silakan. 现在我们要听总部的教导。 Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan,
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.
Amin。 Amin. Kita akan sama-sama dengarkan pengumuman gereja kita, silakan. 接下来，请大家关注，我们要结章一些报告，请。感谢主，大家平安。我们的神是新生机的神，是医治疾病的神，所以大家不要再惧怕，更恳切的祷告。感谢主。接下来是我们华语堂的报告。第一是关于我们华语堂的祷告会，每个礼拜六下午5点钟，透过 Zoom 的号码是87047087628。然后接下来，我们每一个礼拜三晚上有很好的课程，就是生命建造营。每个礼拜三晚上7点半，透过 Zoom 的账号是881487904888，欢迎大家来参加。然后第三个报告就是我们华语堂有一个很好的祷告，就是导读，每天读几个经节，后来就祷告，透过 WhatsApp。还没有参加而且想参加的可以找我们Jenny姐妹，电话号码是081587859991。然后关于我们第四个报告就是我们华语堂的小组，每一个星期四晚上有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组、兴起发光小组、神治家小组，每一个礼拜五晚上还有一个青少年的小组。还没有参加的可以找我们上帝姐妹。关于我们华语堂线上的聚会，现在大家可以从 YouTube 上看到，就是开 KBI Mandarin 的来源撒都节，就可以重复看我们在线上的聚会，欢迎大家重复看。还有科目要祝福我们神的工作的，可以透过2种方式的奉献我们华语堂。第一就是 BCA 银行账号是26702111501，就是账号的名字是3D Christiani。第二个方式就 offer， 透过 offer 电话号码是089608369134。报告到此结束，谢谢。 Puji Tuhan, terima kasih. 感谢主，感谢主，上帝祝福大家，谢谢报告。我们 Kita akan sama-sama siapkan hati kita 来，我们预备心， mendengarkan firman Tuhan. 我们一下要听神的话，我们要先 Kita akan naikkan pujian dari Mazmur 121. 诗篇121篇。我的帮助从何而来？
Amin. 名真伟大，耶和华的名真伟大。 Haleluya. Amin. Amin. 请 Silakan 牧师分享 Pastor 神的 Joseph Kelly. 话。 Shalom Bapak Ibu semua. 各位平安， Selamat pagi. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pagi hari ini. 大家早上好。我今天早上很开心可以跟大家碰面。 Dan pagi hari ini saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. 而且我相信我们今天早上会被神的话祝福。 Yang siap mendengarkan firman Tuhan bisa lambaikan tangannya. 预备好要听神的话的可以挥挥手。 Oke, itu kok lambai tangannya mirip kayak lagi ditagih hutang ya? Belum Pak, belum. 为什么你们挥手？好像就是在拒绝人家跟你讨钱，他说没有，还没有钱，还没有钱。 Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk berpikir sebentar sebelum kita membaca Alkitab. 我要请各位每个人要思想，当我们还没有看圣经之前， Apa yang akan Bapak Ibu lakukan seandainya Bapak Ibu dibuat oleh Tuhan kembali ke usia 30 tahun? 你要做什么？如果神许可你回到你30岁的时候， Ayo, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda kembali ke usia 30 tahun? 你要做什么？当你回到30岁的时候， Nggak kebayang, Pak. 有人说我没有想过呢，不知道。 Saya pernah berpikir seandainya saya kembali ke usia 30 tahun. 我有想过，如果我回到30岁的时候， Bahkan saya pernah berpikir seandainya saya kembali ke usia 20 tahun. 我也是想过，如果我回到20岁的时候， Sepertinya ada banyak hal yang ingin saya lakukan. 好像我应该要做，我要做很多事， Ya, saya jauh lebih kuat, 我会更坚强， lebih sehat, 我会更健康， masih bisa lari jauh, 还可以跑得更远， masih bisa pergi kemana-mana tanpa merasa lelah. 可以到处跑，而且不会累。 Bapak Ibu, 弟兄姊妹， apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau Tuhan mengubah usiamu menjadi 30 tahun? 你要做什么？如果神改变你的年岁变成30岁， Mengapa pertanyaan ini saya ajukan? 为什么我问这个问题？ Karena ketika nanti kita ke surga, 因为当我们回到天堂的时候， Alkitab berkata kita diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. 圣经说神会给我们新的身体，就是荣耀的身体。 Kita diberikan tubuh yang 100% sehat, 100% kuat. 这个新的身体是100%是健康，100%是健壮的。 Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sekarang sudah tua, mungkin ada di sini yang usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. 可能我们在这里有的40岁、50岁、60岁、70岁、80岁，比较老了。 Tapi nanti waktu Bapak Ibu pindah ke surga, usianya itu kurang lebih 30 tahun. 但是当我们每个人都搬到天堂去的时候，我们每个人都是在30岁左右的年纪。 Ya, Pak Johan jadi ganteng lagi. 我们的牧师会变成很帅， Ibu Eki jadi imut-imut. 阿明。然后Eki 也是变成很可爱， Ya. Ibu Lian jadi cantik banget. 所以每个人都是变成很漂亮。 Jadi nanti waktu kita ke surga, kita ini nggak akan capek, lemah, renta, ringkih. Kita ini kuat dan sehat. 所以当我们每个人都回到天堂的时候，我们就变成很健康、很健壮，不会再生病，不会再脆弱，不会再觉得软弱了。 Amin. 阿明。 Pertanyaan saya adalah, 问题就是，
Kalau kita ke surganya udah tua kan enak ya. 如果我们老的时候回天堂是很棒很好的事情， Santai, 就是可以就是慢慢来， menikmati surga. 享受天堂。 Tapi kalau masih muda, 但是如果很年轻就搬过去的时候， surga mungkin bisa jadi tempat yang membosankan buat kita. 是不是天堂会变成很无聊的地方，让我们很不喜 Kalau 欢的 udah 地 tua 方 kan 呢？ enak. 如果老的时候是很 Duduk 好 di pinggir 的， sungai, 可以坐在湖边， mancing, 可以钓鱼， jalan-jalan di taman. 可以就是在花园里就是走走。 Kalau masih muda, mana anak muda mau jalan-jalan di taman? 如果年轻的话，哪有年轻的人在花园走走啊？ Nggak ada kan? 没有啊，对不对？ Bapak Ibu pernah berpikir tidak bahwa apa yang kita lakukan di dunia adalah cerminan dari apa yang akan kita lakukan di surga? 你有没有想过，就是我们在地上所做的，就是在天上以后的那个，就是相应的。 Jadi kalau kita selama di dunia tidak terlalu mementingkan Tuhan, tidak terlalu mementingkan penyembahan, tidak terlalu mementingkan doa, nanti di surga kita mau ngapain ya? 如果我们在地上不注重那些就是聚会啊、祷告啊、敬拜啊，我们在天上干嘛做什么？ Kalau di surga nggak ada mall, Bapak Ibu mau kemana? 如果在天堂没有百货公司，你要去哪里呢？ Kalau di surga misalnya nggak ada game, anak-anak muda mau ngapain? 如果在天堂没有就是就是电动玩具啊，没有一些的游戏，我们年轻人要做什么？ Bapak Ibu, surga bisa menjadi membosankan kalau gaya hidup kita berbeda dengan gaya hidup surga. 呀，天堂会变成很无聊的地方，如果我们这里的生活方式没有跟天堂的生活方式是同样的。 Mari kita masuk ke slide. 所以我们要现在学习。 Judul kita hari ini adalah Rumahku adalah Rumahmu. 我今天的主题就是我的家就是你的家。 Bapak Ibu, surga itu rumahnya Tuhan. 弟兄姊妹，天堂是神的家， Kita ini diundang. 神邀请我们， Kita ini diadopsi sama Tuhan. 神就是领养我们， Kita ini diangkat anak sama Tuhan. 神就是把我们提拔成为他的孩子，他的儿女， Sehingga dia membawa kita masuk ke rumahnya. 所以他就邀请我们，带我们进到他的家中。 Kita dijadikan anggota keluarga sama Tuhan. 神让我们成为他的家庭的一部分。 Bapak Ibu, 弟兄姊妹， kalau kita nggak undang Tuhan masuk ke rumah kita, 如果我们没有邀请神进到我们的家里面， mungkin nggak Tuhan undang kita masuk ke rumahnya? 是不是有可能神邀请我们进到他的家？ Kalau rumah kita nggak kita jadikan rumah Tuhan, 如果我们没有把我们的家变成神的家， mungkin nggak surga dijadikan rumah oleh Tuhan buat kita? 是不是天堂会变成我们以后的家呢？ Hari ini saya ingin membahas 所以今天我要分享 bagaimana rumah kita bisa jadi rumah Tuhan. 我们的家如何成为神的家。 Amin. 阿门。 Karena banyak di antara kita masih belum bisa ke gereja. 因为很多在我们当中有很多人还没有办法到教会去， Dan kita semua berpikir rumah Tuhan itu cuma gereja. 而且我们常常想，就是神的家就是在教会。 Saya ingin hari ini mengatakan kepada Bapak Ibu semua, 我今天要分享给各位， rumahmu adalah rumahnya Tuhan. 你的家就是神的家。 Asalkan kamu mau buka pintu rumahmu untuk Tuhan masuk. 只要你打开你的家门，给神进到你的家中。 Coba kita lihat slide selanjutnya. 继续下去，
Salah satu tantangan terbesar dan terberat orang Kristen di masa pandemik virus corona ini adalah bersekutu dengan Tuhan. 在疫情中，基督徒最大的挑战就是与神亲密的关系。 Kenapa? 为什么？ Karena kita kehilangan momen ibadah di gereja yang seringkali membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. 因为我们失去了在教会一起聚会的那种感受，因为我们知道在教会我们感到比较亲近神、接近神。 Pernah tidak Bapak Ibu merasa lebih dekat dengan Tuhan di gereja daripada ketika di rumah? 有没有感受到，如果在教会的时候，你感受到比较亲近神，比起你在家中去敬拜或是祷告？ Pernah tidak Bapak Ibu merasa lebih enak menyembah di gereja daripada di rumah? 有没有感受到在教会一起敬拜的时候更好受，比起在家里自己敬拜？ Pernah tidak Bapak Ibu merasa lebih baik dengerin orang khotbah daripada saya sendiri yang merenungkan firman Tuhan? 有没有感受到听人家讲道比较好，比起我自己就是思想神的话语？ Sekarang semua itu hilang. 现在这个全部都是不见了，消失了。 Yang kedua, 第二， saya udah pelayanan 20 tahun. 我已经服侍了20年。 Biasanya orang kalau udah 20 tahun lumayan ahli lah ya. 人家如果已经20年服侍的时候，已经蛮厉害的了。 Ahli bermanipulasi enggak hebat. Oke, ya. Nah, saya ini bisa nggak terbiasa tanpa pelayanan? 我能不能就是说没有服侍啊，没有服侍活动？ Bisa nggak saya tetap berdoa, mencari Tuhan, sekalipun lagi nggak ada jadwal pelayanan? 是不是我还能够祷告啊，寻求神？虽然我没有任何的服侍活动。 Bisa nggak saya tetap bersemangat dalam mencari wajah Tuhan, bersemangat menyembah Tuhan, bersemangat merenungkan firman, sekalipun nggak ada pelayanan? 是不是我还可以很积极的思想神的话，积极的祷告，积极的看圣经，敬拜赞美主？虽然我没有任何的服侍， Bisa nggak saya kalau tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Yosef, kamu pelayanan di rumah aja, melayani saya aja, mau nggak saya? 是不是当上帝对我说 ，Joseph， 如你在家里好好的服侍我就够了，我可以这么做吗？ Buat Bapak Ibu mungkin mudah. 对你来说可能是很容易， Buat saya mungkin susah. 对我来说可能很难。 Karena melayani Tuhan cuma di rumah, melayani Tuhan saja, itu kayaknya membosankan nanti ya. 因为我觉得如果我在家里只是服侍上帝而已，然后单单就是对象只是上帝而已，会觉得无聊吧？ Ibu Liu Eki kan pemimpin pujian ya. Eki 也是领唱， Ibu Minca Pardede juga pemimpin pujian ya. 明仔也是领唱者。 Lalu Ibu Debbie ini kan dia khotbah juga, doa juga ya. 然后 Debbie 姐也是，就是讲道啊，然后也是一个 Terus Pak Timotius Andrean juga singer, pemimpin pujian juga, nanti bakal khotbah juga. 然后 Timo 也是以后要讲员，成为讲员，现在也是敬拜赞美者，然后领唱陪唱。 Lalu Ibu Jen juga kan pendoa syafaat yang luar biasa ya. 然后 Jane 也是一个很好的祷告者。 Sekarang bayangkan Anda menyembah sendirian, nyanyi sendiri di rumah, teriak-teriak sendiri di rumah. Itu bosan apa enggak itu? 现在你想想看，你自己在家里就是唱歌啊、敬拜啊，是不是觉得会无聊？ Membosankan nggak waktu kita nyembah yang nonton cuma Tuhan, nggak ada yang lain? 是不是如果你敬拜的时候，你的观众唯一的观众只是上帝而已，会不会觉得无聊？ Membosankan nggak waktu kita berkata haleluya, terus nggak ada yang tepuk tangan? 如果就是我们说哈利路亚，然后没有人跟你拍手。 Membosankan nggak waktu kita berdoa, menangis, meratap buat bangsa-bangsa, lalu nggak ada yang bertepuk tangan dan berkata amin?
如果你正在祷告、呼求、流泪，为了很多列国祷告的时候，然后没有人跟你回应阿面，会觉得无聊吗？ Semua itu kita lakukan cuma buat Tuhan dan nggak ada manusia satupun. 我们做这一切就是为了上帝，没有其他的人。 Bisa nggak saya jadi WL cuma buat Tuhan? 我能够成为领唱者，是为了上帝而已吗？ Kalau tiba-tiba Tuhan minta sama saya, Joseph Kelly, kamu jadi WL dong, saya pengen dengar kamu nyanyi. 如果突然上帝对我说 ，Joseph， 你当领唱，我要听你唱歌， Saya mau nggak? 我要吗？我愿意吗？ Bapak Ibu, 弟兄姊妹， di surga nanti, 以后在天堂， mungkin Bu Minca nggak akan jadi WL lagi. 可能明早不会再成为领唱者了， Bu Eki nggak akan jadi penerjemah lagi. Eki 也不会当翻译员， Ya, saya nggak akan khotbah lagi. 我也是不会讲道。 Kita mau ngapain di surga? 然后我们做什么呢？在天堂做什么？ Kalau kita nggak pernah menikmati persekutuan dengan Tuhan, surga akan sangat membosankan buat kita. Yes， 如果我们现在在地上没有好好的享受我们对神自己个人的服侍，我们觉得以后在天堂会很无聊的。 Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekarang dengan jujur, 如果我现在很诚实的对你问你， dengan belak-belakan, 就是很坦然的， dengan penuh hormat, 就是以一些的尊敬你的心态， Bapak Ibu mau nggak ke surga? 你要不要到天堂去？ Bapak Ibu mungkin akan jawab mau Pak, 你可能会马上回答我要啊， karena udah tua. 因为已经老了。 Makanya saya tanya, 所以我问， kalau usia kita kembali ke usia 30 tahun, 如果我们每一个人回到30岁的年纪， kita masih kuat, 我们还很健 kita 壮， masih sehat, 我们还很健康， mau nggak kita pelayanan, mau nggak kita ibadah? 我们要服侍吗？我们要聚会吗？ Atau kita akan kembali cari uang lagi habis-habisan? 或是我们回到我们原来的就是生活，就是一直找钱， Atau kita akan kembali kepada kehidupan duniawi kita yang dulu? 或是我们回到我们以前的旧生活、老生活。 Bapak Ibu, 亲爱的弟兄姊妹， manusia melihat apa yang di depan mata. 人看眼见的， Tuhan lihat hati. 上帝是看内心。 Kalau Bapak Ibu kembali ke usia 30 tahun, 如果我们每个人回到30岁的时候， maukah sejak usia 30 tahun Anda melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan mencari wajah Tuhan? 要不要从30岁的时候，我们寻求神，我们敬拜神，我们真的敬畏上帝？ Kalau tidak, 如果不要的话， maka Anda jadikan surga sebagai tempat pensiun. 你就把天堂成为你退休的地方。 Padahal surga bukan tempat kita pensiun. 其实天堂不是我们退休的地方， Di surga nanti kita akan jadi kuat dan sehat lagi. 我们在天堂会很健康、很健壮。 Kenapa Bapak Ibu? 为什么？ Kenapa di surga nggak ada orang yang lemah tubuhnya? 为什么在天堂没有软弱的人？ Karena Tuhan mau orang-orang menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. 因为神要我们尽心、尽力、尽意的敬拜、赞美他。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Jadi di surga nanti Tuhan tuh nggak mau ada orang yang nyembah dalam keadaan lemah. 所以在天堂，神不要我们就是敬拜在软弱中敬拜。 Tuhan ingin setiap orang yang ada di surga menyembah dengan segenap kekuatan Dia. 神要在天堂每个人敬拜他的，就是要全力来敬拜。 Amin. 阿门。 Lanjut slide selanjutnya. 继续下去。 Saya beberapa waktu yang lalu Tuhan bicara sama saya. 好几个礼拜前，神对我说话， Waspada dengan roh penyembahan berhala. 要对拜偶像的灵小心谨慎。 Dalam Matius pasal 7, 马太福音第7章 ya, ayat 21 sampai 23. 21到23节， Tuhan berkata begini, 神这么说：
Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. 那时候上帝会很直接的对他说， Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. 那时候我就要很自然的对他们说， Sekali lagi ya, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. 我就明明的告诉他们， Bapak Ibu, saya mau tanya, 我弟兄姊妹，我问你， pernah nggak Tuhan bicara sama Bapak Ibu kalau Tuhan nggak suka dengan penyembahan Anda? 有没有上帝直接对你说，如果上帝不喜欢你的敬拜， Kalau belum, berarti Tuhan belum terus terang itu. 如果还没有的话，那就是神还没有很明明的告诉你。 Pernah nggak Tuhan bicara sama Bapak Ibu, Tuhan nggak suka dengan hidup Anda? 有没有上帝告诉你过，上帝不喜欢你的生活方式？ Kalau tidak, berarti Tuhan belum terus terang. 如果还没有的话，那就是上帝还没有，就是很坦然的对你说 Pernah 讲话。 nggak Tuhan berkata pada Bapak Ibu bahwa engkau sudah jauh dari aku? 有没有上帝对你说，你已经离我很远了？ Kalau belum, Tuhan belum terus terang. 如果还没有的话，上帝还没有坦然的对你说。 Pertanyaan saya adalah, 我的问题就是， kita mau Tuhan berterus terang sekarang atau mau Tuhan berterus terang nanti? 我们要上帝现在明明坦然的对我们讲，对我们说，或是以后呢？ Saya lebih pilih Tuhan terus terang sekarang aja deh. 我也是选择上帝现在明明的告诉我嘛。 Lebih baik Tuhan kalau mau belak-belakan ngomong dari sekarang deh. 如果可以的话，上帝现在你坦然的跟我们讲任何吧。 Karena kalau nanti Tuhan terus terang udah terlambat. 因为如果以后的话，已经迟了。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu, 弟兄姊妹， kalau Tuhan menegur kita hari-hari ini. 如果现在神责备我们， Kalau Tuhan sepertinya bicara terus terang sama kita. 好像上帝就是很坦然的、明明的告诉我们一些他不喜欢的。 Kalau firman Tuhan membuat kita tersinggung. 如果神的话让我们觉得很伤心， Kalau gembala kita bikin kita kesel. 或是我们的牧者让我们觉得很讨厌， Lebih baik Tuhan terus terang di awal. 最好就是神现在就开始明明的告诉我们了。 Amin. 阿门。 Karena Alkitab berkata, 因为圣经说， kasih yang sejati itu menegur. 真正的爱就是责备。 Jadi kalau kita ditegur Tuhan di masa pandemik ini, 如果在这个疫情中，神责备我们， kita harus bersyukur sama Tuhan. 我们要感恩。 Bapak Ibu tahu nggak bahwa saya setiap pagi Senin sampai Sabtu ada saat teduh di Facebook. 大家知道吗？我在 Facebook 上早上、晚上有一些的就是晨更祷告。 Setiap jam 6 pagi saya saat teduh. 早上6点钟，我在 Facebook 上晨更祷 Siaran 告， langsung di Facebook. 然后在那边直播， Berarti saya harus bangun kira-kira jam 5. 所以我大概5点要起来， Saya harus baca Alkitab dulu, 我要自己看圣经， lalu mulai mandi, 然后洗澡， pakai pakaian yang terbaik, 然后穿最好的衣服， setting-setting mic dan juga handphone dan juga kamera. 开始就是设定一些就是我的手机呀、我的镜头啊什么的， Lalu mulai saya teduh saya saat di Facebook. 然后我就开始在 Facebook 上直播我的晨祷。 Waktu saya di rumah sakit kena COVID-19, 当我在医院，然后因为患上新冠病毒， saya bangun hampir setiap hari jam 4 subuh. 我每天就是大概4点钟起床， Dan Tuhan berkata sama saya begini, 而且上帝对我说 Nak, 孩子， persiapkan umatku untuk menghadapi hari itu dengan firman. 预备我的子民要面对这一天，每一天依我的话面对每一天。 Dan sejak saat itu, saya bangun pagi saat teduh dan bagikan firman buat orang-orang.
自从那一天，我就早上起来，然后开始晨祷，然后分享神的话给很多人， Dan tanpa saya sadari, 而且不知不觉， itu mengubah saya. 这个一些的我所做的改变了我。 Itu mengubah saya karena saya pada akhirnya menyadari betapa Tuhan memandang penting buat kita bangun pagi dan mempersenjatai hidup kita dengan firman dan doa. Yes， 因为我看到就是上帝很注重我们早上起来，早早起来，然后装备我们自己，以神的话、神的然后祷告神来装备我们自己。 Bapak Ibu, sekarang jadwal khotbah saya 99% itu hilang. 然后弟兄姊妹，我现在讲道的机会有99%不见了，失去了。 Harusnya hari Minggu ini saya di Lampung khotbah 5 kali. 应该是在这个礼拜天，我在南蹦那边5次的讲道。 Tapi Tuhan akhirnya mengajari saya. 但是上帝也是现在教导我， Mau nggak kamu tetap menyelidiki firman Tuhan, sekalipun kamu nggak punya jadwal khotbah buat orang? 你要不要继续研读圣经？虽然你没有讲道的机会， Kamu menyelidiki firman oleh karena kamu rindu mengetahui kebenaran. 你研读圣经的动机，就是因为你渴慕知道真理，认识真理。 Saya banyak bertobat di masa pandemi ini. 我在这个疫情中悔改很多， Bahkan kena COVID-19 pun saya rasa salah satu bagian dari Tuhan sedang menegur dan berbicara sama saya. 患上新冠病毒也是因为神正在责备我，正在操练我，正在让我悔改。 Lebih baik Tuhan terus terang buat kepada kita dari awal daripada di akhirnya. 所以现在神诚实的对我们说，他不喜欢的，他不喜悦的哪一些，现在比较好，比起以后。 Amin. Amin. Slide selanjutnya. 继续下去， Saya akan segera selesai. 我要马上把它结束了。 Di slide selanjutnya Bapak Ibu, 然后继续下去， 1 Korintus 5 ayat 11 berkata begini. 哥林多前书第5章11节说， Paulus berkata bahwa ada orang yang menyebut dirinya saudara, tapi sebenarnya penyembah berhala. 保罗说有一些就是称为弟兄的，但是他是拜偶像的。 Jadi ada orang yang katanya Kristen, tapi sebenarnya penyembah berhala. 所以有一些人称自己是弟兄，就是教会的人，基督徒，但是他真正的就是拜偶像的。 Jadi ada orang yang katanya Kristen, tapi nggak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dia menjadikan Yesus sebagai berhala. 所以有一些人呢，说他是弟兄，就是基督徒的意思，但是把耶稣不是成为神，是成为偶像。 Jadi ada orang yang katanya Kristen, tapi pada saat dia ke gereja, sebenarnya dia sedang memperlakukan Tuhan sebagai berhala dan bukan sebagai Tuhan yang layak disembah. 然后就是有一些人，他是到教会来，他是没有把神耶稣成为他的神，把耶稣只是成为他的偶像而已。 Slide selanjutnya. 继续下去， Dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. 约翰福音第4章20到24节， Ada seorang perempuan Samaria berkata begini. 有一个撒玛利亚的妇女说， Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. 我的祖宗是拜神在这个山上， Tetapi Yesus berkata, kamu akan menyembah Bapa bukan di atas gunung. 但是耶稣说你要拜父，不是在这个山， Bukan di Yerusalem. 也不是在耶路撒冷， Bukan cuma di gereja. 不单单在教会。 Tetapi Tuhan berkata, 但是上帝说， kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. 你要在心灵和诚实拜父。 Coba kita lihat slide selanjutnya. 继续下去，
Nih, penyembahan berhala dan doa di atas gunung. 这是在山上拜偶像的祷告的地方。 Saat kita hanya bisa berdoa dan menyembah Tuhan ketika berada di gereja, kita menjadikan gereja seperti tempat penyembahan berhala. 如果我们只能祷告，我们只能敬拜，只是在教会而已，我们就把教会当作拜偶像的地方了。 Bapak Ibu, Tuhan lagi membersihkan gereja tahun 2020 ini. 弟兄姊妹，在这个2020年，上帝正在洁净教会。 Tuhan ingin gereja dirubah di tahun 2020 ini. 上帝要教会改变，被改变，在这个2020年。 Tuhan ingin semua gembala, semua pendeta, semua pengkhotbah, semua WL sadar bahwa mereka melayani Tuhan bukan jemaat. Yes， 上帝要每个讲员、每个牧师、每个领唱、每个陪唱，知道他服侍的对象是上帝，不是人。 Tuhan ingin gereja sadar bahwa gereja itu adalah tempat menyembah Tuhan, bukan tempat untuk kita meminta-minta sama Tuhan. 上帝要我们醒悟到，教会就是一个敬拜神的地方，不是我们要求神的地方。 Slide selanjutnya. 继续下去。 Lanjut. Nah, saat kita datang pada Tuhan hanya saat membutuhkan sesuatu, kita nggak ada bedanya dengan para penyembah berhala. 如果我们有一些需要的时候才来到神的面前，我们跟拜偶像的人没有什么差别。 Bapak Ibu, 弟兄姊妹， lebih baik Tuhan terus terang dengan kita di awal. 更好，神现在就诚实的对我们说话。 Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah jauh dari Tuhan, 如果有一些已经离神很远， sudah tidak lagi berdoa di rumah, 没有在家里祷告， tidak lagi menyembah Tuhan di rumah, 没有在家里敬拜神， mari hari ini kita kembali sama Tuhan. 现在我们要回到神的面前。 Amin. 阿门。 Slide selanjutnya. 继续下去， Ini ayat terakhir. 这是最后的。 Wahyu 21 ayat 3 berkata begini. 启示录21章第3节说 Lihat, rumah Allah ada di tengah-tengah manusia. 看啊，神的帐幕在人间， Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. 他要与人同住， Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. 他要亲自抹去所有的眼泪。 Ayat 5 berkata, ia menjadikan segala sesuatu baru. 然后第5节说，他把一切都变成新的了。 Orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma. 口渴的要免费的给他喝水。 Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. 我要成为他的神，他要成为我的儿子。 Tetapi penyembah-penyembah berhala akan mendapat bagian di dalam neraka. 但是拜偶像的要进到火湖里。 Slide terakhir. 最后， Pertanyaan saya Bapak Ibu, 我的问题是， apakah rumahmu sudah jadi rumah Tuhan? 是不是你的家已经成为神的家了吗？ Bisakah engkau merasakan hadirat Tuhan di rumahmu? 你能够感受到神的同在在你的家中吗？ Apakah engkau mendengarkan firman Tuhan di rumahmu? 是不是你在你的家里面有听神的话？ Karena kalau rumahmu tidak jadi rumah Tuhan, 因为如果你的家不是神的家， mungkin saja rumah Tuhan nggak akan jadi rumahmu. 可能以后神的家也不是属于你的家了。 Bapak Ibu nggak kebetulan loh ada istilah work from home, 所以现在就是工作在家，是不是一 stay 个 at home. 然后不是一个称号而已，然后住在家。 Mengapa kita nggak bisa pray at home, worship at home? 为什么我们不能祷告在家、敬拜在家？ Bapak Ibu, 弟兄姊妹， tahun 2020 Tuhan lagi menginspeksi setiap rumah.
2020年，现在正在审查每一个家。 Orang-orang yang jadikan pelayanan sebagai pelarian pasti bosan di rumah. 一些人把就是服侍活动变成了他就是逃避的方法，就一定会很无聊的。 Orang-orang yang menjadikan gereja sebagai pelarian sebenarnya bosan di rumah. 然后有一些人把教会成为他逃避家的一个地方，就是在家里会觉得很无奈。 Sekarang kita semua ada di rumah. 现在我们每一个人都在自己的家里面。 Tuhan ingin kita mulai merasa nyaman, kita mulai merasakan hadirat Tuhan lagi, walaupun kita ada di rumah. 神要我们在我们每一个家中就感受到就是很舒服，而且可以感受到神的同在，可以敬拜在家中。 Amin. Amin. Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan Yesus, pada hari ini aku berdoa. 主耶稣，我今天祷告， Jumpai kami di rumah kami masing-masing. 造访我们在我们每一个人的家中， Penuhi rumah kami dengan hadirat-Mu. 充满我们每一个人的家，以你的同在。 Jadikan kami penyembah-penyembah di rumah kami. 主啊，让我们都可以在我们家中成为敬拜你的人，敬拜者。 Bawa kami menemukan Tuhan di rumah. 让我们每个人都可以寻得见你，在我们每个人的家中。 Berkati rumah kami dengan hadirat Tuhan. 祝福我们每一个人的家，以你的同在来祝福。 Pagi hari ini, 今天早上， kami mau kembali pada Tuhan. 我们每个人要回到你 Kembali 的面 mengasihi 前， Tuhan dengan tulus. 要诚实的爱你， Dan menyadari 而且醒悟到 pelayanan kami yang terutama adalah untuk melayani Tuhan. 我们最优先的服侍就是要服侍你。 Berkati umat-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus. 今天早上，你祝福你的子民， Dalam nama Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的名， Sama-sama 一 katakan 起说 amin. 阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima 上 kasih 帝 Ibu 祝福 Yu 各 Terima 位， kasih. 谢谢。 Tuhan memberkati Pastor Joseph Kelly. Puji Terima Tuhan. Kita semua sangat diberkati firman Tuhan siang hari ini. Amin. 我们每个人都是蒙福。 Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Silakan. Haleluya. 感谢主。Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita 主啊，感谢你， satu 我 hati 们 di dalam doa syafaat. 同心合一来代祷。 Haleluya. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. 主啊，今天早上你已经提醒我们，以你的话来提醒我们每一个人。 Selidiki aku Tuhan. 主啊，求你审查我们的心， Kenalilah hati kami Tuhan. 检查我的内心。你要知道我们的心内。 Ujilah kami Tuhan. 主啊，求你试炼我， Dan kenallah pikiran-pikiran kami. Lihat kami apakah jalan kami serong Tuhan. 审查我们的心，我们的动机是不是我们所走的路已经偏了？ Tuntunlah kami di jalan kekal-Mu Tuhan. 带领我们到你永生的路。 Tuhan, pagi hari ini kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. 主啊，今天早上我们求你饶恕我们。 Jika fokus kami ketika pelayanan, penyembahan, dan doa bukan kepadamu, tetapi kepada yang lain. 如果我们就是敬拜、赞美、祷告，不是就是真正的对你，但是 Jika hati 有其他的 kami dan 动机。 jika
Jika hati dan pikiran kami tidak jujur di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. 如果我们不诚实在你面前，主啊，求你饶恕。 Ampuni kami semua Tuhan. 主啊，求你饶恕我们每一个人。 Pagi hari ini kami mengambil keputusan Tuhan. 我们做出决定， Fokus kami hanya kepadamu. Bantu setiap kami Tuhan. 我们只要专注在你身上。主啊，求你来帮助我们， Bantu kami. 帮 Bantu kami supaya bisa menyembah-Mu dimanapun kami berada. 无论在我们都能够敬拜你。 Dan semakin hari semakin kami mengenal Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. 而且我们越来越认识你，我们永活的神。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat berharga yang membuat hidup kami berubah mulai hari ini sampai selamanya. 主啊，谢谢你宝贵的话语，改变了我们的生命，从今天开始直到永远。 Kami percaya mulai saat ini Tuhan, mulai hari ini Tuhan, hidup kami, fokus kami Tuhan, diubahkan oleh Engkau sendiri Tuhan. 主啊，我们相信从今天开始，我们的专注、我们的注意，全部都被你改变。 Terima kasih, terpujilah nama-Mu. 感谢你，颂赞你的名。 Tuhan, hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kau sendiri yang mengurapi hamba-Mu. 我们同心合一，你恩膏你的仆人 Pak Joseph Kelly Tuhan. Pastor Joseph Kelly. Kau sendiri yang urapi kehidupannya, 你恩膏 penyembahannya, pelayanannya. 拜他的服侍， Dan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya 凡他 ada 口中 berasal daripada-Mu Tuhan. 全部都是从你而来的话语， Yang akan mengubahkan setiap kehidupan dan karakter kami semua yang 改 mendengar. 变听他的人，而且改变听他的品格。 赞你的名， Tuhan, Kau sendiri yang berkati kami semua, jemaat Mandarin. 主啊，你祝福我们每一个人，你的华语堂弟兄姊妹。 Pertumbuhan kami ada di dalam Engkau Tuhan. 我们成长是在于你， Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. 感谢你，颂赞你的名。 Kami juga bersepakat hari ini Tuhan berdoa untuk bangsa kami Tuhan. 所以我们今天也是同心合一为我们国家祷告。 Bangsa kami Indonesia ada dalam tangan-Mu. 我们的国家印度尼西亚在你手中， Bangsa kami ada dalam naungan-Mu Tuhan. 我们的国家在你的隐蔽下。 Kami percaya Tuhan Engkau sedang melakukan perkara besar atas Indonesia. 我们知道你正在运行工作在印度尼西亚， Atas perekonomian Indonesia, 在我们的经济上， keamanan Indonesia, 在印尼的治安上， dan pemerintahan kami Tuhan yang takut dan hormat akan Tuhan. 是敬畏你的。 Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. 业主颂赞你的名， Haleluya. 哈利路亚。 Terima kasih. Kita akan mendoakan jemaat, silakan Papi. 我们要为每个会友祷告，请牧师来。 Amin. 主耶稣，我们来到你面前， Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. 我们再次在你面前悔改， Sekali lagi kami bertobat di hadapan-Mu. 我们敬拜你的动机要正确。 Kami tahu Tuhan motivasi kami dalam menyembah-Mu harus benar. Amin. 你在每一个地方，你就在哪里。 Dimanapun Engkau ada, 无论在教会，
baik itu di gereja 无论在家里， atau di rumah, 无论我们出去到每一个地方， dimanapun kami berada, 我们无论到哪里， dimanapun kami ada dan kami 求 pergi, 你给我们一颗敬拜赞美你的心。 berikan kami hati yang tetap memuji dan menyembah Engkau. 我感谢赞美你，你还给我们机会。 Kau masih berikan kami kesempatan. 今天无论老的、年轻的、小孩子，我们都要敬拜赞美我们的神。 Walaupun usia kami berapapun, muda, tua, ataupun kami saat ini masih anak-anak, Tuhan, kami mau menjadi pemuji penyembah-Mu. 耶稣，感谢赞美你， Tuhan Yesus, terima kasih. 为着你的儿女的软弱疾病，我们在这把他们带到你的面前。 Untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan dan sakit penyakit, Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. 我们也为着苏纳蒂姐妹交在你手中， Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sunarti, Tuhan. 她呼吸困难，她的脚有麻痹，主你施恩怜悯。 Tuhan, untuk sesak nafasnya juga kakinya yang baal, kami berdoa, Tuhan, berikan belas kasih-Mu, berikan belas kasih-Mu. 主啊，感谢赞美我奉耶稣基督的圣名， Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, 天父上帝的权柄， kuasa dari otoritas dari Allah Bapa di sorga, 圣灵的大能降在你的身上。 dari Roh Kudus saat ini tercurah atas hidup Bu Sunarti. 主耶稣医治的大能充满他。 Dan saat ini kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus memenuhi beliau. 这个时候，因为耶稣的鞭伤，他得医治。 Dan karena bilur-bilur Yesus, dia disembuhkan. 苏纳利，他的胃病，主啊，你同样的医治他。 Tuhan, kami berdoa untuk sakit lambung dari Pak Junardi. Tuhan, sembuhkan dia. 苏纳利弟兄，主啊，你的能力医治的大能进到他的胃部。 Dan saat ini Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa Roh Kudus saat ini masuk ke lambungnya, menyembuhkan lambungnya. 恢复他一切的疾病。 Sembuhkan dia dari segala sakit penyakit. 他的消化系统恢复到原来正常 Sistem 一样。 pencernaannya kembali sempurna, sehat seperti sedia kala. 感谢赞美你。 Terpuji nama Tuhan. 还有许多的弟兄姐妹，主啊，你都纪念每一个在软弱当中、疾病当中，主你纪念。 Tuhan, untuk setiap sakit penyakit dari anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang kami tidak sebut satu persatu, Tuhan Kau perhatikan dan Kau 给 tahu. 你施恩的怜悯。 Tuhan, berikan belas kasih-Mu atas mereka. 阿鲁迪，同样的，你施恩怜悯，医治 Untuk 他， Parudi 恢复他。 juga Tuhan berikan kasih karunia-Mu dan juga Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia. 感谢赞美你， Terpuji nama-Mu. 哈利路亚。 Haleluya. 用双手， Mari kita angkat kedua tangan kita. 但愿天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa di sorga, 主耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵的大能大大的浇灌， kuasa Roh Kudus tercurah, 充满 memenuhi, 更多 lebih lagi, 大大的充满， memenuhi dengan luar biasa, 使你的众儿女可以刚强壮胆， sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh kuat dan perkasa, 充满信心， penuh dengan iman, 依靠神， untuk mengandalkan Tuhan, 跟随神， mengikuti Tuhan, 敬拜赞美神， memuji dan menyembah Tuhan, 从今时直到永永远远。 mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. 每个领受神的祝福都开声说 Yang telah menerima berkat Tuhan katakan, 阿门。 Amin. 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 Terima kasih Pak Kevin. Terima
memberkati Pak 谢 Joseph Kelly. 谢 Terima kasih Pastor Pak Joseph Kelly. Gembala, Pak Yesaya Johan. Tuhan Terima kasih. Terima kasih, Tuhan 谢 berkati. 谢 Terima 谢 kasih 谢 牧 Tuhan 师 谢 Andrea. 们， Terima 谢 kasih 谢 semua yang sudah terlibat melayani. Terima kasih Pak 谢 Joseph Kelly. Kita 谢 semua Meka sangat dan diberkati. Meka dan Tomong Cupu. Ibadah kita siang hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. OK， 我们的聚会已经结束了，今天主也是祝福大家。 Kita boleh 接下来呢 hai-hai. 我 Semua 们要 jemaat 跟会员打招呼，嗨，我们的视频，我们的影音。 saling berkati. Hai Iren. Shalom. 哇，立夏来，嗨，丽霞，忠心的带导者， Lisha. ya, thank you buat doanya, dukungan doanya, Lisha. Berikutnya, Acung. Acung jadi di kamar Acung. sendiri. Kamu di kamar siapa, Cung? Kok jadi gelap 你要成为家里的支柱喽，你要成为家里的祭司喽。 Acung jadi imam. Amin. Paulina. 嗨，宝林娃，你的脸不一样了。 Wah, Paulina makin berseri-seri. Masa apa? Makin cantik. Lagi ngapain? Hai, Bye, bye bye. Masak banyak Karinca mau pesen nggak? hai，Si. 加油！ Ayo, ayo. Yesus 祝福你们。这位才德的妇人，不要忘记了。 几点起床？几点睡觉？几点敬拜神？ 接下来。Bang Jusha. Bang Jusha. Halo, Tuhan berkati. Halo, Hai. Bye bye Paulina. Paulina 上帝 Salam. 祝福。上帝祝福。 Berseri-seri, berseri-seri sama Mami. Hai, Angel 加油，加油！ Tambah Cantik. cantik. Yes. Ya. 哇，你要更健康。阿妹，成为教会的祝福，教会的祝福，成为我们的祝福。上帝祝福，上帝祝福。爷爷奶奶那里，爷爷奶奶， Jom hadiah. 哇，祝福！每次聚会都看到你，很开心。 Jom hadiah. 阿妹，你最忠心了，上帝知道你的忠心。上帝祝福。上帝祝福。嗨，贝贝，加油，你不再一样了。 祝福大家，祝福你，阿妹。 主耶稣祝福你。做他的祷告，支持谢谢你的祷祷告。告。 Bapak Arbun. 阿布，阿布，祝福你。祝福你，Bapak Arbun. 家人的祝福，阿妹。 Salam buat Ci Lili, buat Ai. Amin. Mama. Om Semarno, ya Airi, Bapak Suku. Oh, Ali. Oh, 加油，更健康， Terima kasih. 喜乐，更健康的死神啊！嗨， Eh, Mama Eki. 开心 Mama. 加油，加油，加油！另外一个祭司起来喽！ Love, love. 哎 ，Eki，你的弟弟要起来了，
你要阿弥感谢主，耶稣祝福，耶稣祝福，耶稣祝福，阿阿门，阿门，阿门，阿门。好， Berikutnya. 拜拜。阿 Q， 最好的舅舅，最好的舅舅，他昨天生日哦，生日快乐哦，生日快乐！你很红哦，越来越健红康，越来越上帝会健康。报答你多年对家乡对各方面的祝福。阿妹，对孩子们对下一代的祝福，上帝要更大的报答你。阿妹，要进入神的荣耀。阿门，阿妹，阿妹，加油！加油！Hai Iren. 加油！加油！ Iren 加油！加油！加油！开心喜乐。Masak mulu. Bantuin mama pulang. Oh, bantuin mama. Mama mana mama? Hai. Bye. Halo. 成为亮亮的祝福哦，更多的阿门，更多的加油，上帝祝福，亮妈不要忘记3、4的小组要看到你，亮mana亮，阿门，礼拜3，阿门。Hello ya, Santi. Keren sekali. Santi cukup, Mama. Oke. Ya. Ayo 笑笑啊，多笑一笑。OK 啊，谢谢。每天更多的笑脸，哇，都笑。 Arudi,健康 ，OK， 更健康，呀，身体健康呀，健康，呀，健康，身心灵全然的健康，健壮，是健康，要健壮，强壮起来，奉耶稣基督的名。 阿门，强壮起来，对，强壮起来，靠主得胜，阿门，强壮起来，更多的，大家健康，健康，拜拜，拜拜，加油！要高摩你，更多的高摩你，让你进入全然的健康、平安、喜乐，阿门。耶稣基督名。 阿门，阿门，阿门，嗨，哇！你成为你孩子的祝福，成为你孙子的祝福，成为你家中的祝福的管道。阿门，阿门，阿门，成为神国的祝福。阿门，阿门，阿门。哇！耶稣祝福，耶稣祝福你们，你要高望他们。 更多的充满他们，耶稣基督名，阿门。圣灵高过你们，阿门。呀，嗨，不一样喽。你每天带孙子，要成为孙子的祝福，成为你家人的祝福，更多。当你按手在每个人身上的时候，每个人生命不再一样。 奉耶稣基督名，阿门，阿门，阿门，充满了神的权柄跟能力，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，你的生命不再一样，谢谢大家，更多的赞美神，更多的阿门，更多的心灵来敬拜他，阿门，不要听人的声音，不要听人的话，更多的进入到里面的。 进入到这里面的，阿门，奉耶稣基督名，阿门。金某某，平安，啊，不要挂虑，不要挂虑，耶稣与你同在，与你同在，阿门，阿门，阿门，健康、喜乐、平安，阿门，不要挂虑，阿门，阿门。
Hetty，哇，黑神要提升你喽，在新的一年季节进入你的命定，进入你服侍的命定，神要提升你。更多、更多、更深，好成为家人。阿门。对，你心里所想的，神会成就，速速的成就。阿门。奉耶稣基督的名，阿门。加添给你更多，更多，你们，真的，更多的宣讲、刚讲、专担，奉耶稣的名，阿门。不要挂虑，你还有很多的挂虑。佩珊，不要留恋过去，也不要去抓着过去。Jangan pegang lagi masa lalu, sekarang semua sudah masuk dalam yang baru. Hari Tuhan terbaharu. Amin. Semuanya adalah yang baru, yang lama lupakan lama buang. Ada mengasihi semua. Tuhan mengasihi, nggak usah lihat orang, lihat Tuhan. Amin.要成为年轻人的祝福哦。再一样，不再一样，新的境界，更深的敬拜，更深的领Amin. 深的，入到神的 yang baru, penyembahan dan pujian lebih dalam. 进入到神的，知道神的属性，更多的认识神的时候，你不再一样。Kamu ngerti tentang karakter Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, dan kamu terapkan semuanya, hidupmu makin berbeda, pelayananmu makin berbeda. 加油！不是服侍店，是服侍神。Kita bukan melayani baitnya Tuhan, tapi melayani Tuhan yang ada di dalam baitnya. 神知道你爱他的心，神非常清楚。阿门。Jelas banget tahu hatimu sangat mengasihi Tuhan. Amin. Jayo, Timo, Elisa, Jayo, Kembar. Amin. 你已经进入了更深。Amin. Sudah masuk dalam destinasi baru. Lebih dalam lagi masuk. Lebih dalam masuk dalam bersama Tuhan. 神的心意，你要了解神的属性，你要了解神是怎么样的爱年轻人。Amin. Kami Tuhan lebih lagi karakternya, isi hatinya, rencananya terhadap para muda. Timo Ma, jayo. Elisa, jayo. Papi, sujubu. 不是挪掉你所有的担子，华语堂是属神的，我们通通都进入了。谢谢你们，谢谢你们的祷告。你的孩子都长大了，放心，不要担忧孩子。我们长大了。阿门。谢谢你们的支持。阿门。阿门。阿门。姐姐，祝福，阿弥祝福，天天喜乐，喜乐，未来带着很多的福分，要进入会堂。阿门，圣洁回来带更多的祝福。阿门。哇，变瘦了，变瘦了，瘦了。漂亮了，年轻人，大家都更漂亮，更健康，青春美丽，阿门，青春美丽，阿门，青春美丽，耶！感谢主，感谢三弟哇，Tuhan berkati很有美哦。
上帝祝福，季上帝，加油，加油！你的工作不再一样，你的工作，谁要提升你的工作？谁要提升你的工作？阿门，哈利路亚！事业里面是求神更多的加添，阿门，更多的祝福，阿门，财富的祝福，财富的祝福，财富的祝福，阿门，阿门。哇，漂亮的小姐，阿妹加油！是祝福姐。哇，你的笑容很美，笑容很漂亮。啊，你的笑容很漂亮。加油！阿妮也是祝福。哇，你的功课要加油！加油！加油！加油！哇，你后面的祷告让我流眼泪，很棒！感谢主，感谢主，谢谢大家，谢谢你的带导，谢谢你带敬拜，一起加油！加油！加油！耶稣祝福你们。非常好，非常好的是华语堂的大使。阿门，阿门。翻译一下，你是华语堂的大使，华语堂的真的在印尼把华语堂翻译。Kamu adalah duta Mandarin Service yang bawa. Amin. Amin. Berkati banyak orang. Amin. Amin. 谢谢姐姐。 Kamu adalah salah satu tiang-tiang penopang Mandarin Service. Terus kuat. Amin. 耶稣祝福你们。Amin. 爱华语堂让我们很感动，真的。Amin. Kita semua sangat tersentuh dengan segala support buat Mandarin Service. Terima kasih. 感谢主，感谢主，成为华人的祝福，在印尼成为华人的祝福。Minta jadi berkat bagi orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Amin. Amin. Like a marketplace. Amin. 感谢主。好，大家呼了。 我们现在结束了， kita sudah selesai, Binca, silakan. Oh, udah semua? Udah semua ya? Oke, Kevin, Lian, udah. Puji Tuhan semuanya, sampai ketemu lagi hari Rabu, kelas pengajaran. 感谢主，我们今天结束了，我们要撤了，但是不要忘记礼拜三我们有课程。 Jangan lupa masuk ke ibadah kul masing-masing dan sampai ketemu minggu depan. Amin. 还有要参加每一个的小组啊，不要就是偷懒啊。耶稣祝福大家。要读经的找我们，每天都有读经，要找我们。ingat ada tautu setiap hari. Tautu. Amin. Ada tautu setiap hari. Amin. 还有教会的进度，教会的读经进度。Amin. Amin. Bye bye. Tidak pernah berhenti ya. Bye bye. Amin.